Assalamualaikum and welcome to my channel H Shadows channel. Alright, seperti yang dijanjikan pada video yang lepas, dalam video ini adalah intro. Ini hanyalah intro. Alright, dalam video tu aku ada cakap yang aku akan post video aku yang pertama menceritakan kisah-kisah jenayah, kisah-kisah misteri dan semua tu. So ini adalah video yang pertama itu. Sebelum kita start video pada hari ini, kepada yang belum subscribe ke channel aku, korang boleh subscribe pada channel aku, dan lepas tu jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan bell notification untuk video-video yang baru yang akan aku naikkan, supaya korang tak tertinggal sekiranya aku dah naikkan video-video aku. Dan insyaAllah aku akan mungkin naikkan video aku dalam lebih kurang maybe 2 ke 3 kali dalam seminggu. InsyaAllah kalau tak ada halangan, aku akan cuba sedaya upaya. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom let's get into today's story. Alright guys, so welcome back pada channel aku. Okay, cerita pasal hari ni, kisah pasal seseorang lelaki yang di US ni, okay, adalah satu kisah jenayah dalam sekitar tahun 1949 macam tu. Okay, itu baru dia punya starting dia. Dia nanti ada build up proses dia lah. Okay, dia punya starting dia pada tahun 1949, ketika lelaki ni hanya berumur 15 tahun pada time tu. Okay, siapakah lelaki ini? Okay, lelaki ini nama penuhnya adalah Ken Rex McElroy. Oh, nama betapa susah nak sebut. Ken Rex McElroy. Okay, so kalau nak bagi senang cerita, aku panggil Rex lah nama dia ni. Nama famous dia time tu, Rex. Okay, so Rex ni dia datang daripada keluarga imigran tau. Keluarga macam pendatang asing lah, orang kata kan, time-time dulu dekat US ni kan. Okay, so dia ni dilahirkan di Kansas, US. Alright, lepas tu pada umur 15 tahun macam tu, dia dipindahkan ke Skidmore di Missouri. Okay, dekat situ di mana dia start orang kata jenayah-jenayah kecil kan, macam mencuri, merosakkan harta benda awam. Lepas tu benda-benda yang apa orang kata jenayah-jenayah kecil ni lah, yang bagi orang tak nampak macam berat lah kan. Okay, tapi time tu 1949, consider tempat tu still like macam baru nak membangun lah. So dia macam pekan Skidmore ni. Okay, so Rex ni dia sampai dia punya jenayah yang dia buat dekat pekan ni sampai tahap yang orang panggil dia pembuli pekan, pembuli di kawasan pekan tu tau, dekat Skidmore ni. Okay, so kerja dia macam aku cakap tadi lah, mencuri, lepas tu macam vandalisme, semua benda tu kan. Sampai satu tahap yang dia punya ganas dia bila dia mencuri, kalau katalah pemilik rumah tu terserempak atau ternampak dia mencuri dan nak buat report kat dia, dia ni dahsyat sikit. Walaupun pada time tu umur dia hanya 15 tahun, tapi time tu dia dah ada senapang gajah. So senapang ni each time dia bawa bila nak mencuri rumah orang ke apa, kalau orang terserempak dengan dia ni, apa dia akan buat, dia akan tarik senapang tu dekat owner rumah tu. Lepas tu dia akan ugut lah. Dia kata, kalau korang report benda ni, aku akan bunuh semua keluarga korang. So benda ni berterusan lah lama-lama. Dia pun consider macam membina empire dia sendiri kan dalam kat pekan ni. Dia ibarat Sarit Dol dekat pekan ni lah kan. Okay, so lama-lama dia tu lepas semua benda yang dia curi, semua benda automatically jadi kaya lah kan. Kaya dengan duit mencuri tu. So orang banyak kali, penduduk pekan tu try report dia semua benda dekat polis, tapi sebab dia ni ada backup power. So dia ni sebabkan duit dia banyak, dia boleh hire peguam bela, yang mana peguam bela ni bukan hanya membela jenayah-jenayah kecil. Dia peguam ni pun membela jenayah seperti mafia dekat US tu semua tau. So diorang ni kira dahsyat lah. So tiap kali dia ni buat jenayah, kalau peguam ni datang, dia ibarat dia automatically dibebaskan lah, tak ada apa-apa. So orang pun dah macam, penduduk kat situ pun dah macam stres kan, sebab dia ni orang tak boleh nak kacau dia. And badan dia ni dah memang besar gila kan.
badan tegap semua, orang pun takut nak datang dekat dengan dia. Rex ni over time dia punya jenayah daripada benda yang kecil jadi makin lama makin membesar. Dia start benda seperti kes-kes rogol, and then kes pukul orang, kes membunuh pun ada, tapi kebanyakannya dilepaskan. Sampai satu tahap ni, time tu Rex dah berumur dalam 40 tahun. Okay, dia ni berminat dengan satu perempuan ni, tapi perempuan ni umur 12 tahun. Okay, so kita kena faham kan, time tu bila cakap pasal umur perempuan ni, diorang lain sikit. Tu zaman lain. So perempuan ni 12 tahun, so dia minat dengan perempuan ni. So tapi tahap dia minat ni, tahap kurang hajar, dia sanggup pergi rumah parents perempuan ni. Nama perempuan ni Trina. Okay, pergi rumah parents perempuan ni, ugut dia nak kahwin dengan perempuan ni, tapi parents dia tak bagi, kata tak boleh semua benda ni. So apa Rex buat? Dia bakar rumah keluarga perempuan ni, bunuh anjing keluarga ni, dan ugut kalau parents dia tak sign dokumen mengesahkan perempuan ni kahwin dengan dia, dia akan bunuh semua ahli keluarga dia. Nampak betapa ganas Rex ni. So disebabkan keluarga dia pun takut, keluarga Trina ni takut, so diorang pun dengan terpaksa sign dokumen kahwin tu. Dan Rex dengan Trina ni pun berkahwin. 2 tahun lepas perkahwinan diorang, Trina ni pun mengandungkan anak Rex ni. So apa jadi lepas tu is that Trina cuba nak melarikan diri daripada Rex. Okay, bawa anak-anak dia lari pergi rumah parents dia. Kononnya dia selamat lah, sebab tak dapat Rex tak dapat mungkin nak jejak mana dia perempuan ni pergi. Tapi itulah silap dia. So Rex dapat jejak mana perempuan ni pergi, dapat tahu, dapat tangkap. Again dia buat benda yang sama. Dia pergi ke rumah keluarga Trina ni, dia pergi bakar balik rumah tu, lepas tu bunuh anjing baru keluarga ni. Dia ni pelik lah, kerja bunuh anjing memang 2 kali weh. Keluarga ni mati anjing pasal dia. So dia bunuh anjing, bakar rumah tu, dan ugut parents dia, kalau perempuan ni lari lagi dia akan bunuh. So disebabkan Trina takut akan keselamatan keluarganya, so Trina terpaksa rela hati. Selang beberapa tahun kemudian, anak dia pun dah besar sikit. Tak adalah besar dalam umur, dah lebih kurang 7-8 tahun macam tu kan. So anak-anak Rex ni pergi dekat kedai runcit, ibarat kedai runcit lah kat situ kan. So tak tahu terpengaruh dengan perangai Rex ke apa, so anak-anak Rex ni mencuri lah gula-gula dekat kedai tu. Dan pula owner kedai tu nampak lah budak-budak ni curi. So tegur lah, kata letak balik barang-barang semua kan. Tapi budak-budak ni kata tak mengaku semua. End up berlaku pergaduhan antara pemilik kedai tu dengan budak-budak ni. So pergaduhan ni sampaikan Rex dapat tahu, ada orang beritahu ada pergaduhan dekat kedai ni. Rex datang ke kedai tu, katakan berani kau ugut dan kau cakap anak aku curi gula-gula dalam kedai kau. Dan anak-anak dia pun play along. Diorang pun macam tak bersalah lah, padahal memang betul pun diorang curi. Tapi pemilik kedai ni yang bernama Bo kata tak, diorang memang mencuri semua. So Rex bagi warning ni kat Bo ni, kata disebabkan kau tuduh anak aku macam tu, so minta jaga-jaga sampai masa nanti Bo ni akan mati. So dia ugut lah, ibarat contoh lah macam tu, dia ugut dia kan. So lepas insiden tu, ke mana saja Bo pergi, Rex akan ikut tau. So dia nak pergi ke bandar ke, pergi mana-mana Bo pergi ni, Rex akan follow dari jauh. Sampai satu tahap, rumah Bo ni, si Rex ada dekat rumah dia, tengah malam, siap dengan senapang dia tu, dia tembak dekat langit. Tembak banyak kali, banyak round, pam non-stop dengan mengugut. Sampai satu tahap memang rasa Rex dah tak tahan lah, rasa nak bunuh lelaki ni. So ada satu hari tu, time Bo ni nak ambil barang-barang stok lah, nak restock balik kedai dia. Dekat belakang kedai tu, Rex datang dengan senapang gajah dia. Lepas tu ugut nak bunuh lah. Tapi Bo, aku rasa time tu dia beranikan diri berhadapan dengan Rex. Tapi disebabkan Rex dengan senapang gajah tu melepaskan tembakan, terkena dekat tengkuk Bo lah. Tapi dia selamat. So Bo ni selamat. Dia walaupun teruk kena, tapi dia selamat.
which kemudiannya buatlah laporan polis, menuduh Rex menembak dia semua benda tu. So Rex ni kena lepas pembicaraan semua benda tu, patutnya dia kena penjara yang hukuman yang teruk lah, orang kata kan, hukuman yang teruk. Tapi disebabkan peguam bela dia punya hukuman cubaan untuk membunuh dijatuhkan kepada hukuman untuk ibarat macam memukul orang lah. Memukul orang, aku tak sure dalam bahasa dia apa, but in English we call it the assault lah. Okay. Tapi disebabkan kekayaan Rex ni, dia dilepaskan dengan menggunakan bond. Okay, so bond tu apa? Bukan James Bond. Okay, bond ni ibarat time dulu tu duit, dia ibarat macam duit lah. Dia ada kertas sijil bond ni. So dia bernilai banyak gak lah harga duit. Sekarang dia macam tak tahulah, mungkin harta yang tak ada kena-mengena dengan duit, tapi nilai dia tinggi. So dia menggunakan bond ni, dalam masa sehari sahaja dia dapat dibebaskan. Apa lagi, Rex dibebaskan, dia nak cari orang tua ni kan, nak berdendam sebab dah komplain pasal Rex kan. So cari, so tak puas hati, orang ambil pekan kat situ pun dah tak tahan dengan ugutan Rex kepada pekan. Rex ni dia nak bunuh si Bo ni, sampai pergi kat semua kedai-kedai, tempat minum semua, kata mana orang tua ni kan, sampai masa orang tua ni aku akan habiskan apa yang aku mulakan, aku akan bunuh dia kan. So dia ni punya keganasan dia tahap gila lah, aku cakap memang dahsyat lah. So orang kat pekan ni dah jam lah, macam mana polis tak jalan, orang politik pun tak jalan, dah macam-macam cara lah diorang nak cuba nak tangkap Rex. Tapi sebab Rex punya connection, kabel dia kuat, so orang tak dapat nak tangkap dia. So diorang ni pun apa lagi, diorang ambil matters into their own hands lah. Diorang adakan satu mesyuarat, yang satu pekan ni ada satu mesyuarat ketua-ketua pekan ni. Tapi diorang tak, obviously diorang tak jemput Rex lah kan, tapi sepatutnya Rex kena ada, tapi diorang tak jemput dia. So semua tengah berbincang, apa kita nak buat dengan Rex ni, macam mana kita nak ni, semua benda tak jadi kan. Dah Rex ni dah makin meliar, dah start membunuh semua, tapi still lepas. So diorang adakan satu plan ni, di mana kat US korang tahulah, diorang semua senjata macam tak ada apa-apa kan. Diorang beli kat kedai macam beli sayur. So semua diorang ni ada senapang masing-masing. Okay, so diorang plankan satu cara nak nak buangkan Rex daripada bandar ni lah, daripada pekan ni, Skidmore ni. So satu hari ni diorang dah set time, diorang dah set masa semua, yang tahu Rex akan ada kat mana. So dalam lebih kurang 40 orang dewasa dengan senapang sendiri diorang dekat satu tempat minum ni. Okay, dekat satu tavern lah, diorang panggil tavern. Okay, dekat luar, 40 orang dekat luar. Lepas tu ada grup kecil lagi masuk ke dalam tavern ni, dalam kedai minum ni, di mana Rex bersama dengan isteri dia Trina dalam kedai tu. So diorang rapatkan diri dengan Rex tau. So ibarat macam aku Rex, aku duduk kat sini, lepas tu ada dua lagi, ketiga ke berapa orang yang menghampiri dia lah dengan senapang. So Rex ni apa hal kan. So Rex nak gaduh, dia pusing nak gaduh, sekali dia tengok belakang dia ramai orang-orang semua tengah usah orang kata pandangan maut lah katakan, dengan senapang semua. So Rex walaupun berbadan besar, dia cuak agak lah kan, walaupun dia rasa dia boleh pukul seorang, tapi dalam kedai minum tu mungkin ada dalam 10 orang, 12 orang, kita tak tahu, tapi ramai lah. So dia macam tak berani nak proceed. So dia decide to ambil untuk keluar daripada kedai tu. Dia ambil isteri dia, pegang isteri dia, keluar. Elok dia keluar, dia ingat dah habis. Sekali time dia keluar tu, yang 40 yang tengah kumpul kat keliling kedai tu, kat luar semua dengan senapang masing-masing, ready, standby. So dia macam alamak, settle. Dia dah start takut dah. Time tu orang penduduk tu cakap, time tu boleh nampak ketakutan di mata Rex. Tapi Rex ingat macam benda tu tak ada apa-apa. So dia jalan elok-elok. Diorang pun pandai, diorang pun bagi dia jalan, bagi dia masuk dalam truck dia tu. Okay, dia masuk dalam truck, bini dia pun masuk. Dia nyalakan rokok dia. Elok dia nak gerak ke,
Rex pun jatuh ke depan, kena tembak tu. So lepas tu cepat-cepat penduduk ketua-ketua pekan tu semua pergi dekat isteri dia, tarik isteri dia keluar dari kereta tu, bawa dia lari ke tempat yang lebih selamat. Okey, lepas tu ramai berkumpul dekat truk di mana Rex sedang berada dalam tu. Selama 20 saat dekat 20 saat Rex ditembak oleh penduduk pekan-pekan. Okay, so orang yang jauh semua dia dengar bunyi pam 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 non-stop selama 20 saat. So kita fikir 20 saat tu sekejap, tapi kalau kau buat senang cerita senaman plank 20 saat tu lama. So ibarat bayangkan Rex kena tembak selama 20 saat. Kuat bunyi. Orang guna senapan gajah kot. Kau ingat senapan gajah senyap, bising kot. So tak apa lah, dah habis. Lepas tu diorang tak panggil ambulans, tak panggil apa, biarkan badan dia macam tu dalam kereta. So fine, obviously pihak polis pun jumpa mayat tu. Pihak polis pun melakukan investigasi lah. Pihak polis pun start lah buat check orang, tanya orang. Dalam semua tu, dalam lebih 40 orang yang mana saksikan benda tu berlaku, semua cerita benda yang sama, tak berubah. Semua standard answer. Semua cakap tak tahu apa yang terjadi, buat bodoh, buat terhenti. So polis tak dapat nak tahan lah siapa yang bunuh Rex. So benda tu ibarat tergantung. Rex mati dan tak ada orang yang dipersalahkan. Okay, so akhirnya it's like, sebab apa orang kata, pihak polis tak boleh buat apa-apa dengan Rex, pihak politik pun tak boleh buat apa-apa dengan Rex. Even apa orang kata kan, Dun lah, ibarat Dun kawasan lah, pun tak boleh nak buat apa-apa dengan Rex. So diorang ambil tindakan tangan sendiri dan diorang bunuh dia. Selang setahun kemudian, ada seorang ni tanya pasal Ken Rex McElroy ni, tanya apa dah jadi dengan dia, kenapa dia dibunuh macam tu. So penduduk kat situ hanya cakap dia memang patut mati macam tu. So bayangkan guys, dia ni awal start ni pada umur 15 tahun, jenayah kecil sampailah hardcore punya jenayah, dan sering dibebaskan sebab peguam bela dia dahsyat. Akhirnya dia ni ada duit untuk bayar peguam bela untuk lepaskan dia. Sampai tahap orang tak boleh nak buat apa dengan Rex ni. Last orang pekan tu yang hapuskan dia daripada pekan tu. Betapa dahsyatnya Ken Rex McElroy ni. Okay, so kalau korang suka cerita yang macam tu, kalau korang rasa macam dahsyat juga Mamat ni kan, sebenarnya ada banyak lagi cerita kisah-kisah jenayah yang macam ni kita tak tahu kat luar sana. So kalau korang rasa korang suka pada video episod hari ni, korang jangan lupa like video ni. Dan kalau korang ada pendapat lain, korang ada rasa benda yang korang nak share, korang boleh komen dekat bawah. And jangan lupa subscribe ke channel aku, bagi sokongan sikit. Alright, and InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Ciao.